إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. اهدنا الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semula daripada tidur, bersama-sama diberikan kita nikmat, diberikan kita kesihatan, diberikan kita kelapangan, juga diberikan kemudahan, bersama-sama menunjukkan sifat hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita peluang dapat melaksanakan sembahyang, tuntutan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas daripada mengenalnya, yakni sembahyang subuh secara berjemaah sebaik-baik cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita menyambung lagi muzakarah kita kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kitab kita ni hampir tamat dah. Mana boleh lepas, ingat kau nak tamat dah, untuk habis lagi. Jadi kita insya-Allah pada pagi ni kita habis, kita khatamkan kitab ni lah. Kitab Misbahul Munir bicara bab usuluddin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, huraian yang terakhir pada menyatakan setengah-setengah perkara yang wajib atas mukallaf mengerjakan segala yang disuruh. Mengerjakan segala yang disuruh wajib dan meninggal segala yang ditegah haram. Selepas daripada bicara kewajipan bagi tiap-tiap mukallaf berkaitan tentang ketuhanan, mengenal Allah Ta'ala, bicara sifat 20, kemudian bicara tentang nubuwah kenabian secara untuk mengenal Rasul, lalu masuklah pada perbicaraan yang terakhir, penyudahan bagi kitab Misbahul Munir. Katanya huraian pada membicarakan setengah-setengah, mana banyaklah perkara yang wajib, yang diperwajibkan oleh Allah kepada mukallaf. Tetapi di sini dia sebut setengah-setengah, mana dia mari beberapa sahaja. Bermula barang yang dituntut perbuat. Bermula barang yang dituntut, mana yang disuruh oleh syarak supaya perbuat bagi tuntutan yang wajib, adalah ia beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang syarak perwajibkan pada mukallaf kita semua ni.
Demikian juga perkara yang dituntut tinggal. Syarat perwajib supaya tinggal benda ni ada juga beberapa perkara. Tetapi disebutkan di sini setengah-setengah jua, setengah-setengah sahaja. Bayan pada kata setengah-setengah tu daripada perkara-perkara yang penting dan lebih penting diketahuikan dia. Benda ni sangat penting kita kena tahu, serta dengan dikerjakan dia dan diiktikadkan dia. Sesuatu yang wajib, yang diperwajibkan oleh syarak. Bila mana sebut wajib, ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Orang laksana benda yang wajib dapat pahala. Orang tinggal benda yang wajib dijanji seksa. Bukan terus diseksa, dijanji seksa mereka yang meninggal perkara yang wajib. Lain dengan Jabariyah, puak-puak yang tergelincir daripada akidah ahli sunnah. Bila mana mereka meninggal perkara yang wajib diseksa. Kita akidah ahli sunnah, mereka yang meninggal perkara yang wajib seumpama semaya 5 waktu, seumpama puasa Ramadan, bila mana tinggal benda-benda yang wajib itu dijanji seksa. Bukan kata wajib diseksa, tidak, dijanji seksa. Bila mana hakim datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul, dipanggil hukum tu hukum syar'i, hukum syarak. Hakim yang datang daripada akal kita mikir, daripada akal fikiran, dipanggil hukum akli, hukum yang dibangsa akal. Hakim itu datang daripada adi, kebiasaan kita hidup, kita buat. Minum air, hilang dahaga, makan nasi, kenyang, ambil benda yang tajam, kerak, sesuatu yang lembut, putus. Hukum daripada kebiasaan dipanggil hukum adi, hukum adat. Bila mana sebut hukum syarak, hukum yang datang daripada Allah dan Rasul. Syarak perwajibkan kepada kita semua supaya kita tahu dan kita i'tiqad serta kita kerjakan dia, kata. Kita amalkan dia. Setengah daripadanya amrun bil ma'ruf, perkara yang diperwajibkan syarak. Setengah daripadanya amrun bil ma'ruf dan nahyu anil munkar, yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf menyuruh akan orang yang lain dengan meninggalkan segala maksiat. Wajib di atas diri kita ni, orang yang bergelar mukallaf, wajib kita semua menegah mereka yang melakukan maksiat tanpa uzur lah. Kalau ada uzur tak ada masalah. Tapi kalaulah dia ni uzur ataupun tiada kuasa, maka tidak ada masalah dia tidak menegah. Paling kuat menegah dengan tangannya. Tidak mampu dengan tangan, Nabi kata tegah dengan mulutnya. Tidak mampu dengan mulut, mesti ada kebencian di dalam hati. Bila mana tengok ada manusia, ada hamba Allah yang melakukan maksiat, derhaka pada Allah, tidak ada rasa cita-cita kita pun nak buat sama tu. Mesti ada di dalam hati kita ni kebencian, rasa sakit hati, berasa tak sedap, berasa tidak senang bila mana ada orang yang melakukan perkara yang derhaka pada Allah. Itu cara teguhan yang paling lemah, mencegah dengan hati kita. Dan berdoa pada mereka yang melakukan maksiat supaya bertaubat dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil mencegah paling rendah. Maka wajib atas yang mengerjakan maksiat menegah akan orang yang mengerjakan maksiat. Walaupun dia ni pun buat sekali pun, wajib juga bagi diri dia mencegah orang yang buat maksiat. Dia ni ahli maksiat dah, dia ni pencuri dah. Bila mana ada orang yang mencuri, wajib syarak, mana tak cegah berdosa. Bagi orang yang mencuri di hadapan dia, wajib dia kena cegah walaupun dia ni ahli pencuri. Seumpamanya seperti yang berzina menegah akan yang berzina. Bila mana si penzina melihat orang tengah berzina, wajib dia kena mencegah. Berzina bukan kata zahiriah semata-mata. Sama ada berzina dengan mulut, sama ada berzina dengan mata, sama ada berzina dengan tangan, semua itu wajib kena tegah. Berzina dengan mata, seumpama melihat akan aurah-aurah, apa orang panggil yang terbuka bagi perempuan, wajib dia kena tegah. Seolah-olah berzina. Kenapa?
Kerana dengan sebab itulah dapat menimbulkan syahwah, dapat mengheret orang seseorang itu untuk melakukan perkara yang keji seumpama zina. Wajib dia kena cegah. Berzina mata, berzina apa ni mulut. Tengok orang tengah mengumpat kau contoh. Tengok orang tengah, orang panggil mengadu domba dan sebagainya, batu api dan sebagainya, wajib kita kena cegah walaupun sedemikian. Dan yang mencuri menegah akan yang mencuri seumpamanya. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf memeliharakan akan 6 perkara yang dinamakan dia kan 6 perkara ni, kulliyat yang 6. Wajib kita kena jaga kulliyat yang 6. Kulliyat ni, apa dia kulliyat yang 6 ini? Kata dia, pertama, wajib atas mukallaf memeliharakan agama. Wajib kita semua ni kena jaga agama daripada jatuh seseorang ke dalam kufur. Jatuh seseorang ke dalam kufur, jaga daripada jatuh ke lembah kekufuran. Jaga agama dan memelihara daripada mencederakan akan dia akan agama. Wajib kita kena jaga daripada dapat merosakkan agama. Wajib kena jaga. Sebab itulah perlu kepada menuntut ilmu. Bila mana tahu, bila mana menuntut ilmu, bila mana dia dapat mengenal dah mana yang mencederakan agama, dia dapat menjaga. Dapat orang panggil merosakkan agama dari segi nisbah perkataannya, ataupun dari segi nisbah perbuatan, ataupun dari segi nisbah i'tiqadnya. Kerana inilah diwajibkan perang segala kafir harbi. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala perwajibkan kepada Rasul perang segala kafir harbi, kerana orang-orang kafir itu senantiasa mengkhianati agama. Kafir harbi, kafir yang orang panggil memerangi agama. Kafir yang tidak membayar jizyah, cukai kepala. Lain dengan kafir zimmi. Kafir zimmi yang berada di dalam negara Islam, duduk di dalam negara Islam dan membayar jizyah, cukai kepala bagi kerajaan Islam, itu panggil kafir zimmi. Adapun kafir harbi tidak bayar jizyah, bahkan memerangi akan agama Islam, itu kafir harbi, wajib kita kena perang. Kerana orang kafir itu senantiasa mengkhianati agama. Dan wajib pula kita bersatu padu. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Wa'tasimu, berpeganglah kamu bihablillah, dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Jiran sama jiran sekarang ini berpecah belah. Bahkan dalam rumah tangga sendiri pun adik-beradik berebut harta pusaka, habis berpecah belah. Sebab itu syarak jaga supaya jangan berpecah belah. Bila mana berpecah belah, boleh meruntuhkan agama, boleh melemahkan agama. Kerana orang kafir itu senantiasa bersatu padu, kerana berpecah belah itu mencederakan agama. Dan wajib pula sediakan kekuatan seperti alat-alat senjata. Wajib kena cedek alat-alat senjata, kena bekalkan alat-alat senjata. Tak menati kau pistol, senapai dah. Perlu kepada ada di dalam rumah, jaga dengan pedainya, dengan memanahnya, tu panggil alat senjata. Ataupun bagi penguasa, mereka sediakan alat-alat senjata. Dan pentadbiran, perlu kepada pentadbiran, orang panggil politik dan sebagainya. Baik, itulah politik dan agama itu benda yang sama. Bukan kata politik lain, agama lain, tidak. Yang dapat mempertahankan agama dan dapat menentang kejahatan mereka itu kafir harbi. Dan diwajib bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Allah Ta'ala kata wasyawirhum, dan mesyuaratlah kamu fil amri, pada tiap-tiap pekerjaan kamu. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakal pada Allah. Wajib kena mesyuarat di atas kita nak. Bila mana mesyuarat ini boleh menimbulkan kemesraan, boleh menimbulkan bersatu padu, kekuatan Islam, kekuatan agama. Kerana dengan mesyuarat itulah teguh dan berbaik-baik, mana kemesraan. Dan diwajibkan pula menghubungi silaturahim di antara sama-sama kita.
Wajib kita kena hubungi silaturrahim, menyambung silaturrahim, kerana mereka yang memutuskan silaturrahim meruntuhkan agama. Kerana menghubung silaturrahim itu satu kekuatan kita. Satu kekuatan kita. Melainkan kita memutuskan silaturrahim kerana syarak suruh, tak ada masalah. Syarak suruh putus silaturrahim kerana nak mengajar. Seumpama di dalam ahli rumah kita ni ada yang tak semaya, ada yang tidak semaya, kita pun bermasa muka tak berkecek dengan dia. Kenapa? Niat kosak kita nak mengajarkan ia. Bila mana tidak semaya, tidak ada orang nak menyapa, nak bertegur dengan dia. Bila mana diajar sedemikian, maka dia mari rasa wajib kepada semaya, mari rasa nak mendirikan semaya. Itu syarat suruh. Lain kalau panggil ni kadang-kadang mutus silaturrahim kerana harta, putus silaturrahim kerana tidak mahu menjaga orang tua, putus silaturrahim kerana anak-anak. Itu masalah dah di akhir-akhir zaman ini. Banyak mereka-mereka ahli keluarga, adik-beradik memutuskan silaturrahim. Dan diharamkan kita memutuskan silaturrahim sesama kita. Kerana putus silaturrahim itu sebab bagi berpecah belah. Maka lemah kita pada ketika itu bagi mempertahankan agama. Dan beberapa perkara yang wajib yang lain daripada itu, maka hendaklah engkau menututi di dalam kitab-kitab yang besar-besar, kata dia. Ada nak lagi benda-benda yang boleh meruntuhkan agama, tengok dalam kitab yang besar-besar. Benda yang merosakkan agama, nisbah orang panggil akal kita. Nisbah apa ni? Hati kita. Dari segi nisbah hati, i'tiqad kita. Bila mana tidak belajar satu perkara sahaja, maka boleh meruntuhkan agama. Macam mana boleh meruntuhkan agama? Kerana jahil dari segi mengenal Allah Ta'ala, jahil dari segi mendirikan ibadat pada Allah, jahil dari segi mengenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perwajibkan supaya mengenal akan dia. Tiba-tiba kita tidak ada masa untuk mempelajari mengenal Allah Ta'ala, maka jahil dari segi i'tiqad boleh meruntuhkan agama. Allah Ta'ala suruh berpegang lalu lidah Nabi SAW cara nak pegang Allah Ta'ala ni bagaimana. Tiba-tiba dia tidak belajar, cuma dia baca ayat Quran, baca hadis, bertemu dengan ayat-ayat yang boleh menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, lalu dia berpegang sedemikian. Dah kau berpegang Allah Ta'ala duduk kau contohnya, berpegang Allah Ta'ala bertangan kau contohnya, berpegang Allah Ta'ala berwajah kau contohnya, berpegang Allah Ta'ala berkaki kau berperut dan sebagainya, yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini orang panggil merosakkan agama. Sebab itulah punca asal boleh runtuh rosaknya agama hasil daripada kejahilan ilmu agama. Jahil tentang ilmu agama, habis kira-kira. Nisbah ibadat pun sama. Buat semaya dengan gamuk-gamuk, tidak mengikut apa yang syarak suruh, tidak laksanakan rukun-rukun semaya. Bahkan kalau laksana rukun semaya, tinggal pula syarat-syarat bagi rukun. Banyak yang merosakkan agama. Sebab itu as-salatu imaduddin. Nabi kata semaya itu tiang agama. Siapa-siapa yang mendirikan semaya, yakni mendirikan rukun dan syarat semaya, mereka yang mendirikan agama. Siapa-siapa yang meninggalkan semaya ataupun meninggalkan rukun ataupun syarat-syarat bagi semaya, mereka itu telah meruntuhkan agama. Kenapa? Kerana nisbah kejahilan ilmu agama. Semaya laksana rukun comel dah 13 rukun, tapi syarat bagi rukun tinggal. Seumpama dalam Fatihah kita kata rukun semaya yang kelima, rukun semaya yang keempat baca Fatihah. Setengah daripada syarat baca Fatihah dengar di telinga. Syarat baca Fatihah dengar di telinga, satu persatu hurufnya, satu persatu ayatnya. Dan syarat baca Fatihah mestilah di dalam qiyam, tidak di dalam keadaan lain. Lain dengan uzu. Uzu tak ada masalah dalam keadaan duduk, baring dan sebagainya. Kalau orang yang biasa, yang sihat, dalam qiyam syarat baca Fatihah. Ni kadang-kadang sami apa ni? Waladdallin. Lin duduk dalam rokok. Bila mana lin dalam rokok, batal baca wajib kena ulas semula. Wajib dia kembali kepada qiyam, ulas semula Fatihahnya.
ulas semula Fatihahnya. Kalau tidak ulas semula Fatihahnya, maka dia turun rokok, bangkit daripada rokok i'tidah, batal semaya dia. Ni orang panggil syarat bagi rukun. Setengah daripadanya dengar di telinga. Dengar di telinga, setengah daripadanya mesti mualak di antara ayat dengan ayat biqadri tanafuh, dengan qadar satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ayat dengan ayat biqadri tanafuh, satu nafas. Bukan kata ambil satu nafas baca Fatihah, tidak. Qadar satu nafas berhenti. Qadar mana lama? Cuba menafas. Qadar tu satu nafas. Qadar tu. Lebih daripada satu nafas, ambil kepada 3-4 kali menyawa, putus mualak, wajib kena ulas semula. Tak ulas semula, batal semaya dia. Tu orang panggil jaga syarat bagi rukun untuk sah semaya. Bila mana sah semaya, hiduplah agama, mendirikan agama. Baik itu dia berkait dengan ilmu. Punca daripada asalnya kejahilan ilmu agama. Ni kadang-kadang dalam semaya baca Fatihah dah, tapi bersing ucap alhamdulillah dia lagi. Tengah-tengah baca Fatihah bersing, tiba-tiba dia ucap alhamdulillah, dia sambung Fatihah, putus mualak. Kenapa putus mualak? Tidak boleh diselangi zikir yang tidak bersangkut paut dengan semaya. Syarat baca Fatihah, tidak boleh diselangi zikir hak tak bersangkut paut dengan semaya. Terkejut kau baca la haula wala quwata illa billah. Nampak macam zikir dah, tak ada masalah zikir dalam semaya. Tidak boleh kalau tak bersangkut paut dengan semaya, baca ketika tengah baca Fatihah. Ucap zikir tadi ketika baca Fatihah putus muala. Itu syarat bagi baca Fatihah, mesti orang panggil tidak ada zikir yang tidak bersangkut paut dengan semaya. Lain hak bersangkut paut dengan semaya, seumpama pagi Jumaat kemarin Cik Imeh baca surah Sejadah. Dah dia mari lambat, Cik Imeh baca kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia baru mula-mula baca Fatihah. Duk baru duk tengah apa panggil ayat Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Cik Imeh turun sujud sejadah, wajib muafakat pada buat, maka dia turun sujud muafakat dengan Imeh. Lepas turun sujud, baca apa dalam sujud? Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu, apa akhir. Bangkit daripada sujud, sambung Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada masalah sakut paut dengan semaya. Hak tak bersakut dengan semaya, batal bacaan. Yang kedua, amin. Dua tu. Baca sujud sejadah sekali Imam, baca tasbih sujud sejadah. Yang kedua, ucap amin. Dia baca lorak ataupun dia tidak dengar tu Imam kata waladdallin. Dia tak dengar tu Imam baca Fatihah. Tak dengar tu Imam baca Fatihah. Kenapa rosak lebih-lebih lagi musim-musim ni kena jaruk pas keluar semaya jemaah. Bila mana begitu, tu Imam baca Fatihah di dalam ni, dia duduk keluar. Tak dengar Imam baca Fatihah, dia terus terik baca Fatihahnya, tiba-tiba dia dengar makmum ramai-ramai semua ni dalam surau dalam masjid dengar dibaca amin. Dengar ramai-ramai makmum sebut amin. Dia tengah baca Fatihah, dia ucap juga amin. Putus mualak. Kalau terik begitu, batal semaya. Kenapa? Kerana tidak sunat bagi mereka yang tidak mendengar imam berkata waladdallin, tak sunat dia ucap amin. Kalau ucap ketika tidak baca Fatihah, makruh. Kalau ketika baca Fatihah putus mualak, wajib kena ulas semula Fatihahnya. Ini orang panggil syarat bagi baca Fatihah, tidak boleh diselangi zikir yang tidak bersangkutan dengan semaya. Ucap amin kalau tak dengar imam kata waladdallin, tak sunat, tak bersangkut paut dengan semaya tu. Bila mana tak bersangkut paut, tidak sunat, tak boleh ucap makruh. Kalau ucap ketika baca Fatihah, batas putus mualak Fatihah, wajib kena ulas semula. Tak ulas semula, berasa sah dah, tak sah semaya. Ya, semaya ni benda orang panggil batiniah. Cuma zahiriah kita nampak sah semaya itu di mana majtama'a fihi asyaratu war rukun, berhimpun syarat dan rukun. Ada syarat, ada rukun, maka semaya itu sah zahiriah.
Tetapi bila mana laksana tidak mempunyai rukun ataupun tidak cukup syarat, maka semaya itu tidak sah walaupun kita berasa sah. Lama mana dah semaya 40 tahun, 40 tahun tidak dikira semaya. Baik itulah tidak terhenti dengan menuntut ilmu. Mencari ilmu, bab-bab lebih lagi ilmu-ilmu agama, ilmu yang dapat mengesahkan ibadat kita nak balik bertemu Allah. Tapi kalau belajar dah tak faham lagi ataupun tak jumpa lagi bab tu, tak ada masalah, ada lagi usaha. Hak jadi masalah, buat relax. Tak apalah menuntut ilmu, ada dah orang menuntut disuruh kita balik dah dulu. Jangan, itu tak lepas. Dalam seumur hidup tidak ada cari ilmu untuk mencari ilmu bab ilmu agama, maka tidak lepas dengan kejahilan itu. Hak jahil dua sahaja. Mana orang yang jauh daripada ulama, duduk di Afrika, di benua, dalam hutan, tak ada masalah, tak belajar. Yang kedua baru-baru maring masuk Islam, baru masuk Islam, semaya pun panggil tunggal langgar lagi, tak ada masalah. Itu sahaja kejahilan yang dimaafkan. Jahil dengan sebab tidak belajar, tidak ada kemaafan. Baik itu cara untuk menjaga agama, tidak mesti menuntut ilmu, menjaga ilmu, mencari ilmu. Dan yang keduanya daripada 6 perkara itu nafsun, artinya diri, jaga diri. Tubuh badan kita lah jasad kita. Maka wajib dipeliharakan diri daripada mengerjakan yang membinasakan diri sendiri. Jaga diri daripada terjerumus kepada kebinasaan. Sebab itulah tidak boleh kita ni buat perkara-perkara yang boleh merosakkan diri. Kadang-kadang buat aksi-aksi yang boleh adakah merosakkan diri, jatuh dan sebagainya, boleh menyebabkan rosak diri, itu haram hukumnya. Dan memberi mudaratkan diri. Allah Ta'ala pun tidak memberatkan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, melainkan kemampuan diri kita sahaja. Baik itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ku anfusakum, jaga diri kamu. Jaga diri nisbah zahiriah, dunia dan akhirat. Nisbah dunia, jaga diri daripada mudarat sakit. Nisbah diri, jaga daripada orang panggil jatuh ke lembuh kebinasaan. Diharapkan kepada kita melamakan akan benda-benda yang boleh merosakkan diri, melaksanakan benda-benda yang boleh merosakkan diri. Sebab itulah bila mana terkait dengan jaga diri, masuk dalam kuliah yang 6, bila mana kerajaan buat sesuatu untuk menjaga diri, kesihatan dan sebagainya, wajib kita ikut. Kenapa? Kerana untuk memelihara kuliah yang 6. Dia pokok pangkal asal daripada ni, menjaga kuliah yang 6 ni. Setengah daripadanya diri. Itu zahiriah, batiniah, jaga semaya. Bapa? Takut dibakar di akhirat. Dibakar di akhirat. Jaga puasa, jaga sedekah, jaga zakat, jaga haji, jaga umrah, semua tu orang panggil jaga perkara-perkara yang diwajibkan syarak supaya tidak diazab di akhirat. Dan kerana inilah diharamkan bunuh diri, dan diharamkan meminum akan minuman yang haram, seperti arak. Banyak lagi benda yang haram. Tiap-tiap kullu muskirin, Nabi kata khamrun, tiap-tiap benda yang cair, yang memabukkan, khamrun arak. Tak kira lah ubat batuk campur dengan air kuk, tak kira lah air ketung campur dengan apa lagi orang panggil, air kuk. Jolih orang panggil merosakkan diri. Bila mana kaya tak nak apa-apa berjalan pening, jatuh dari telaga dan sebagainya, diharamkan minum arak. Dan tiap-tiap benda yang cair, yang memabukkan. Dan diharamkan pula memakan akan makanan yang haram, seperti darah. Doko makan darah ni haram. Ni kadang-kadang orang ni jenis merosakkan diri, tebuk situ, tebuk sini, kenak situ, kerak situ, bubuh tatu situ, tatu sini. Doko orang panggil merosakkan diri. Seperti darah, makan darah ini boleh datang penyakit dan sebagainya daripada perkara yang membinasakan. Allah Ta'ala sebut, hurrimat alaikumul maitata waddama. Hurrimat, diharamkan di atas kamu, alaikum, di atas kamu, maitata, bangkai, waddama, dan jenis darah. Tak kira lah darah apa sekalipun haram. Ni kadang-kadang orang dokoh nak kuat lah, nak suruh jadi itulah inilah, makan darah dok.
Yang ketiga daripada 6 itu akal, jaga akal. Maka wajib memeliharakan dia kan akal daripada menggunakan barang yang merosakkan akal dan menghilangkan dia kan akal. Dan kerana inilah disyarakkan syarak had bagi yang meminum akan minuman yang memabukkan. Bila mana minum arak, minum benda yang memabukkan, syarak memaksa, syarak apa ni, menjalankan seksa bagi mereka yang meminum akan minuman yang memabukkan, dan membayar akan diat ke atas yang menghilangkan dia kan akal. Siapa-siapa yang menghilangkan akal wajib kena bayar diat. Diat ni dengan mana? Sebanyak 100 ekor unta, tu diat. Sama ada hilang akal diri dia ataupun hilang akal sayang sahabat dia. Ambil kayu lepuk atas kepala sedah, hilang akal jadi gila, wajib kena bayar 100 ekor unta. Walaupun di dunia tidak berjalan hukum ni, cara tuntut tetap dengan dosa, tidak menjalankan hukum ni. Yang keempatnya nasab, wajib kena jaga nasab, yakni keturunan nasab. Maka wajib atas mukallaf memeliharakan nasab dengan bahawa menjauh ia akan mengerjakan perkara yang merosakkan nasab keturunan. Dan kerana inilah diharamkan berzina dengan sekerah-kerahnya. Wala taqrabuz zina, Allah Taala sebut. Jangan engkau bukan Allah Taala sebut jangan berzina dah. Jangan engkau hampiri zina. Jangan hampiri, mana jangan melakukan perkara yang boleh menyebabkan jatuh pada zina. Dan haram pula pergaulan antara lelaki dan perempuan. Diharamkan syarak haram pergaulan lelaki-lelaki dan perempuan. Dengan sebab ni, sebab takut jatuh kepada zina. Inilah yang ajnabi, yang asing, yang boleh nikah. Syarat lagi pergaulan. Sekarang ni bukan kata pergaulan, bukan belajar pun sekali dah, laki-laki dan perempuan. Dan diharamkan pula mendedahkan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang helak laki-laki, yang orang panggil sah nikah. Kerana sebab bagi keinginan nafsu yang menjadi tangga bagi berzina. Dan diharam pula berkhulwah lelaki dan perempuan dan sebagainya daripada perkara menjadi sebab bagi merosakkan nasab. Haram berkhulwah, bersunyi diri laki-laki dan perempuan di dalam satu tempat. Yang kelimanya kemaluan. Kelima daripada 6 perkara yang wajib dijaga, kemaluan dan kehormatan, mana maruah, ngejaga maruah kita. Maka wajib dipeliharakan dia kan maruah dengan menjauhkan seseorang daripada mengerjakan yang melakukan perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatan. Suka dengan kuak, kau contoh pakai piuh atas kepala, pakai serbai, pakai jubah, suka mengelak atau panggil jatuh maruah. Maka kerana inilah dihad, diseksa akan orang yang menuduh ia akan orang yang berjuru, orang yang bagus, orang yang baik, budi pekerti, beriman, dihadkan dia, diseksakan dia. Dan ditakzih, mana diseksa bagi orang yang menuduh ni. 80 hak, 80 rotan bagi orang yang menuduh orang berjuru, orang baik. Dia ni tuduh seseorang dengan berzina, kau contoh. Tuduh seseorang ni dengan mencuri, kau contoh. Tiba-tiba cek demi cek, tengok-tengok tidak. Cuma dia tuduh sahaja, maka diseksa orang yang menuduh itu 80 kali rotan. Dan ditakzis akan orang yang menuduh ke atas orang yang tidak berjuru, dan diharamkan sengko jahat sesama sendiri. Haram sengko jahat. Sengko jahat dalam hati sengko, orang panggil jahat. Sebab itu kita tiap-tiap hari kehidupan kita buka sahaja mata, tengok apa yang orang buat pada kita, kita sengko baik. Kalau sengko jahat, maka boleh merosakkan hati kita, sengko jahat. Dan diharamkan pula membongkar rahsia-rahsia sesama sendiri. Dan diharamkan memaki hamun dan mengumpat. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah Ta'ala sebut ayuhibbu ahadukum, adakah kamu suka salah seorang di antara kamu yakula lahma akhi, memakai akal daging saudara kamu, himaitan yang telah mati, fakarihtu, nescaya kamu benci. Menunjukkan bahawa orang yang mengumpat ini seolah-olah dia meratah memakai daging saudaranya yang telah mati. Dan sebagainya daripada perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatan seseorang. Yang keenamnya, akhir sekali, harta. Maka wajib peliharakan dia akan harta daripada membinasakan dan ketiadaan membenar oleh syarak. Wajib kita kena jaga harta daripada kebinasaan. Tak boleh letak anak koci mutu gitu. Tawakal tu salah. Allah Ta'ala jaga dah, mari sejid surah. Orang panggil tak jaga harta lagi.
Baik itu orang yang cerdik kata Rasulullah, orang yang tahu duduk di zaman mana. Ni kadang-kadang rumah pun tak kunci. Tidak mengetahui dia ni duduk di zaman fasad, zaman yang rosak. Baik itu kena jaga harta. Orang mencuri harta kita, wajib kita kena ambil semula. Kerana inilah diharamkan mencuri, berjudi, membazir, menipu dan belanja kepada perkara yang tidak benar oleh syarak, dan mengambilkan harta dengan jalan haram seperti makan riba. Bagi hutang ambil lebih, orang panggil makan riba. Mengambil cukai, cukai pun benda yang haram. Cukai bagi orang yang kafir zimmi sahaja, tidak di atas orang Islam cukai ni. Makan suap, mana rasuah, dan sebagainya daripada pengambilan yang haram. Itulah 6 perkara yang dinamakan dia kuliah yang 6, yang berlaku pada manusia sebagai asas dan pokok bagi seseorang yang beragama Islam selama hidupnya di dunia ini. Dan daripada 6 itulah tercabang daripada banyak-banyak hukum agama. Dan yang terlebih besar daripada 6 itu ialah agama. Dan yang 5 lagi itu boleh dikatakan barang yang ada di bawah agama itu. Dan sebesar-besar barang yang boleh jadi rosak agama itu riddah. Besar-besar sekali perkara yang boleh meruntuh merosakkan agama, yakni riddah, yakni keluar daripada agama Islam. Waliyazubillah. Kerana jadi kafir seseorang dengan dia dan gugur segala ibadat-ibadat yang sebelumnya. Orang yang murtad ni gugur habis segala amalan. Kalau 70 tahun ibadat dah, tiba-tiba murtad, habis segala amalan tadi gugur. Dosa ada. Dosa tak gugur. Amalan tu, pahala tu habis hacul. Kalau dia kembali pada Islam pun lah ada lagi dosa dia. Pahala tak ada sekeping abu. Tu riddah dah. Dan barang yang membawa kepada jadi murtad itu 3 perkara. Pertama, i'tiqad yang salah. Seperti i'tiqad dengan ketiadaan Allah Ta'ala contohnya. Atau syak pada adanya ada Allah, atau syak pada salah suatu daripada sifat, daripada segala sifat Allah yang diijmu' ulama. Syak ada ke Allah, ataupun syak pada sifat Tuhan. Syak pada sifat Tuhan seumpama syak pada wahdaniyah Allah Ta'ala, esa Allah Ta'ala. Syak pada orang panggil mukhalafah Allah Ta'ala dengan makhluk. Syak. Ustaz tu kata Allah Ta'ala ni tak serupa dengan makhluk. Atau orang panggil ai tu. Ai tu orang panggil syak. Dia kena kejak sungguh, kemah sungguh bila kena kata Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk, kejak 100% dalam hati tidak syak. Ni mari syak. Jolo ni Quran kata ni serupa ni. Quran kata Allah Ta'ala duduk ni Quran kata Allah Ta'ala ada tangan ni. Nanti panggil syak ni. Dia tak boleh syak semata-mata syak. Syak ni orang panggil peringkat martabat yang ketiga. Pertama yakin 100% bahkan ke atas 200%. Yang kedua zon 99 turun ke bawah. Orang panggil zon kuat sengka. Tak boleh pakai dah dalam bab akidah. Yang ketiga syak 50-50 sama banyak. Yang keempat waham lah. Waham 50 ke bawah, berat lagi. Tak ada apa-apa i'tiqad langsung, orang panggil jahil. Atau i'tiqad tiada jadi nabi, seseorang nabi yang diijmu' atas nubuwahnya. I'tiqad seorang sahaja nabi ni bukan nabi, jatuh kufur. Atau i'tiqad tiada ada hari kiamat dan tiada ada syurga dan neraka. Atau i'tiqad begitu boleh jatuh pada kufur. Atau i'tiqadkan manusia yang mati tidak dibangkit hidup kembali. As bin Wahin dia bawa tulis di hadapan Nabi. Ya Muhammad, dia kata, ni kau tulis hak mu kata akan hidup semula. Nabi berkerah dengan ya, kerana Allah Ta'ala pun kata summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dia berkerah dengan kata tak akan hidup semula. Kenapa? Kerana berpegang dengan hukum adat. Tiap-tiap sesuatu yang mati, manusia ko, binatang ko, pokok ko, tidak akan hidup kembali. Dia pegang adat tu sungguh-sungguh. Bukan kata hukum adat mustahil letak pada harus di akal dak. Pegang sungguh sampai kepada mustahil pada akal hidup kembali. Maka sedemikian boleh membawa kepada kufur. Sebab itu perlu ketahui hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Dan sebagainya daripada perkara yang diijmu' ke atasnya, diketahuikan dia. Kita pun habis kitab dah hari ini. Daripada pekerjaan agama dengan darurah. Kedua perkataan. Tadi i'tiqad, yang kedua perkataan.
seperti berkata kafir kepada seseorang Islam. Demo ni kafir dah. Jangan. Kata kalau demo ni kafir dah ni, kafir kembali pada kita, jangan. Atau berkata Yahudi demo ni, ataupun Nasara kepada seseorang Muslim, atau berkata lepas daripada Allah, aku berlepas dah daripada Tuhan, jadi kafir. Atau aku lepas daripada semaya, tak wajib dah aku semaya. Bapa? Siapa dah martabat yakin? Sudah. Kadang-kadang dia mengaku, ambo ni siapa martabat yakin dah. Bila mana siapa martabat yakin tak boleh semaya? Mana dalil dia kata begitu? Ni Allah Taala sebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang pada kamu yakin. Ambo mari yakin dah. Bila mana yakin ambo tak boleh semaya, dia kata. Sedangkan yakin di situ al-maut, mati. Allah Taala sebut dalam Quran surah As-Sajdah, walau tara idzal mujrimuna nakithu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau tara, Muhammad, sekiranya engkau melihat idzal mujrimu, mereka yang berdosa, ru'usihim 'inda rabbihim, tunduklah kepala mereka itu di hadapan Tuhannya. Rabbana, mereka berkata, absarna wa sami'na, Tuhanku, kami tengok dah benarnya syurga, benarnya ada neraka, kami dengar dah azabnya. Wa sami'na farji'na na'mal salihah, kembali kami semula ya Allah ke dunia, kami nak beramal amalan yang soleh. Inna mungkinun, sesungguhnya pada hari ini kami yakin hari itu tu mana mati. Allah Ta'ala suruh sembuh siapa mati. Tiba-tiba tak wajib dah hamba semaya. Siapa martabat yakin? Selagi mana ada akal, wajib kena semaya. Sakit kau lagu mana sekalipun uzur, wajib kena semaya. Duduk atas katil hospital tak ada nak bergerak, wajib kena semaya. Selagi akal boleh memikir. Ni kadang-kadang duduk atas katil hospital tu sakit, tak boleh semaya dan ni uzur, jangan. Sebab itu syarat suruh semaya ni ada peringkat. Berdiri tak mampu berdiri, baring tak mampu baring, melentar tak mampu melentar. Apa orang panggil semaya dengan kelopak mata, tak mampu dengan kelopak mata, mata tak boleh nak buka dah. Semaya dengan hati, buat perbuatan semaya, tak akan gugur semaya selagi ada akal. Ni kadang-kadang sibuk dengan kenduri, tak ada dah nak semaya. Atau aku lepas daripada Islam, salah. Ataupun aku tidak kena semaya, atau berkata ya aku ahli neraka. Ambil demo lah syurga biar hamba neraka, jangan. Ambil demo lah biarlah hamba neraka, jangan. Atau berkata ya aku lepas daripada Islam, atau berkata ya kepada patung-patung dan berhala-berhala itulah Tuhan orang kafir. Ni Tuhan topek ni Tuhan keling ni Tuhan Cina ni, jangan. Atau membaca akan Quran dengan kosak bersenda-senda, baca dengan lirik berlagu, lagu pula lagu rock kau contoh, lagu danduk kau contoh, baca ayat Quran kosak, baca tadi dengan keadaan lirik ataupun nada ataupun alune lagu-lagu muzik, haram hukum, boh ke jatuh pada kufur kalau kosak mempersenda-senda dan kosak menghina-hinakan dia kan Quran. Atau berkata iya aku berlepas daripada Quran atau sebagainya daripada perkara yang menentang kewajipan, atau yang menghalalkan segala yang haram atau mengharamkan yang halal. Benda yang halal dia kata haram, benda yang haram dia kata halal, boleh jatuh pada kufur juga. Yang ketiganya daripada perbuatan jatuh pada kufur, perbuatan seperti sujud pada makhluk. Sujud pada makhluk, nak memuliakan makhluk sungguh-sungguh. Makhluk video pitis juta, Allah sukanya sujud pada demon ni, boleh jatuh pada kufur. Dan menghina ataupun kita kata berjalan. Sebab itulah kalau nak berjalan tubik daripada majlis dan sebagainya, nak minta laluan, jangan tu memuliakan makhluk sampai kepada hak rokok. Kalau tunduk kepala, hukum dia makruh. Tunduk pada makhluk kerana kena tunduk ni. Memuliakan makhluk tunduk kepala, makruh. Tapi kalau sampai pada hak rokok, memuliakan makhluk sampai pada hak rokok, tu jadi bahaya dah tu. Baik itu kalau nak minta laluan, minta jalan sikit, jalan. Tak perlu nak orang panggil tunduk rokok, jalan begitu je. Dan pijak Quran dan menjatuhkan dan memijak dan mencampuk tempat yang hina dan dilewatikan dia. Sebab itu Quran ni kena jaga. Kadang-kadang balik Quran ni tak iliu, ambil iliu balik, tak nak balik ambil iliu ni.
Air liur benda yang dilewati, benda yang keji. Benda yang dilewati ni walaupun sah kita buat semaya tetapi haram dimakan. Tu benda yang dilewati, tahi hidung, tahi mata, tahi telinga, semua tu benda yang dilewati. Bila mana benda yang dilewati tidak boleh kita nak letak pada Quran. Ni lepas daripada baca tak boleh nak balik ni, tak boleh nak balik ni, lembar Quran berang ambil air liur apa surat kau baca Cina. Jangan. Takut tu Quran. Bermula orang yang mengerjakan dosa besar yang lain daripada riddah tidak menjadikan dia kafir selama ia tidak menghalalkan, dan jika menghalalkan dia nescaya jadi ia murtad. Apabila jadi ia murtad seseorang, maka wajiblah di atas yang memerintah pekerjaan muslimin seperti raja menyuruhkan dia kembali pada Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Orang murtad ni wajib di atas pemerintah suruh dia kembali pada Islam dan menyuruhkan dia bertaubat daripada kesalahan murtad itu. Maka jika enggan ia kepada Islam, wajiblah atas umpama raja membunuhkan dia apabila sampai tempoh 3 hari. 3 hari duk suruh mengucap semula, esok pergi pula suruh mengucap semula, tak si mengucap semacam, maka dibunuh akan dia. Dan wajib atas mengerjakan dosa, bertaubat daripada dosanya. Orang yang melakukan dosa wajib dia kena taubat. Orang yang melakukan dosa wajib dia kena taubat segera. Lain dengan melakukan dosa dengan tidak sengaja. Taubat juga muassaah, diberi tempoh. Orang yang melakukan dosa dengan sengaja lagi tidak ada paksaan, wajib dia kena taubat segera. Kalau dia tidak taubat, tiap-tiap detik itu berjalan dosa seteri. Siapakah hari dia taubat? Baik itu bila mana melakukan dosa wajib taubat. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Dosa kecil pun wajib taubat, dosa besar pun wajib taubat. Dosa kecil wajib taubat dengan istighfar, dosa besar wajib taubat dengan ada 3 syarat. Pertama, menyesal. Yang kedua, berazam cita-cita tidak mahu lagi kembali kepada dosa. Ketiga, mesti ada kebencian di dalam hati ke atas maksiat yang ia buat. Kalau dia buat dosa kepada makhluk, tambah syarat lagi, yakni pergi minta maaf atau kembali semula harta yang ia ambil gitu. Dan wajib atas mengerjakan dosa taubat daripada dosa, sama ada kecil atau besar. Dan orang-orang yang berdosa itu dibalaskan dia dengan azab yang pedih dan dimasukkan dia ke dalam neraka, waliyazubillah. Dan orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa di mula-mula lagi, maka dibalaskan dia dengan beberapa balasan yang baik dan dipermasukkan dia ke dalam syurga. Kebun yang ada di dalamnya beberapa nikmat yang tidak pernah manusia merasai selama hidup di dalam dunia ini. Dan barang siapa dipermasukkan ke dalam syurga, nescaya kekal ia selama-lamanya dan muda selama-lamanya. Di antara umur sitin wasabi. Sitin, Nabi kata di antara orang dalam syurga ni umur 30-35 tahun. Dan sihat selama-lamanya dan bertambah cantik selama-lamanya, dan yang terlebih sedap sekali di dalam daripada nikmat syurga itu ialah melihat wajhullah Rabbul Jalil, melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat kemuncuk sekali di dalam syurga. Syurga ni kita tak perasa ada syurga sedap-sedap sungguh, tak boleh nak memikir syurga, bukan kata ada dah atas dunia, tak ada. Baik itu dalam syurga ni ada kisah dokor orang duduk di pintu gerbang syurga tu sebulan bertahun-tahun, tahun akhirat. Malaikat mari tepuk, masuklah dalam syurga. Ni bukan syurga lagi, duduk lagi duduk di pintu gerbang. Oh masya-Allah, masuk dalam syurga. Lakah pertama. Lakah pertama pula bertahun pula duduk menengung situ. Mabuk asyik. Langkah yang kedua menengung pula, siapalah minta buah tu, minta buah ni. Duk makan buah, nyonya makan buah. Malaikat mari tepuk pula, tak khabar apa? Apa pula? Pergi masuk dalam banyak lagi buah tu. Mu tengok kat belakang apa nama? Tengok belakang, Allah segunung dah putih. Biji dia segunung dah, tak khabar lagi makan buah. Ini nikmat dalam syurga dah kau. Patut kita cari di akhirat dah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami min ahlil jannah, daripada ahli-ahli syurga ya Allah. Wala taj'alna min ahli nar, dan jangan kau jadikan kami daripada ahli-ahli neraka ya Allah. Allahumma ba'id bainana wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkan di antara kami dan di antara dosa kami, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan di antara masyrik dan maghrib. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, sudahkanlah, matikanlah kami dalam keadaan baik kesudahan. Wala takhtimna bi su'il khatimah, jangan kau jadikan mati kami dengan keadaan yang
sejahat-jahat kesudahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berikanlah pada kami di dunia kebaikan, wal akhirat fil akhirati hasanah, dan pada akhirat kebaikan, wa qina azabannar, dan pelihara kami daripada api neraka ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, amin. Telah selesailah pungutan aku dan tulisan aku ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya pada jam pukul 6 petang waktu Malaysia di Kampung Paluh, Bunuk Payung, Kelantan. Di rumah Haji Wan Ahmad bin Haji Wan Ibrahim pada hari Ahad 2 hari bulan Jamadil Ula sanatan 1409. Kalau sekarang ni 1440 dah. 1442. Kitab ni dibuat 1409. 1409. Orang panggil puluh-puluh tahun dah kitab dia ni. Walaupun nipis ni. Anak sendiri pun hacul bu dah. Orang ambil guna pakai sampai hari kiamat. Kadang-kadang dia buat buku terbatu. Bukan berjilid-jilid. Duduk mana? Dalam almari. 10 tahun duduk dalam almari dah. Tak ada orang baca, tak ada orang guna. Kurang barakah. Baik itu kitab ulama walaupun nipis, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun orang ambil manfaat tu, kitab dalil barakah. Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebajikan, itu barakah. Minal hijratin nabawiyyah ala sahibiha al-afdalus salah wa azka tahiyatan ala yadi jami'iha al-fakir ila rabbi Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, ghafarallahu li wa liwalidayya wa limasyayikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kullama dzakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun, wa sallama tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'i wal ujub. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhil jannata wa najjina minan nar. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati liqulubina. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati liqulubina. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati liqulubina. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamah wal afiyata fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman tu. Di belakang di luar tu ada keropok leko daripada Besuk Terengganu lah.